Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita mengenai S yang keempat, Seiketsu. Seiketsu ni kalau dalam bahasa Jepun, dia more kepada keadaan yang bersih kan. Ini seiketsukan, macam tahap kebersihan ataupun tahap kekemasan. Tapi dalam 5S ni, Seiketsu ni dia lebih kepada macam mana kita nak create sistem yang kita boleh govern aktiviti 3S, iaitu Seiri, Seiton dan Seiso. Sebab tu dalam bahasa kita dipanggil seragam kan, macam standardization kan. Tapi Seiketsu ni dia lebih mendalam sikit daripada standardization kan. Dia more kepada how kita buat sistem. Bos saya selalu dia guna perkataan shikumi dan shikake lah, dua perkataan. Kalau kita translate shikumi dan shikake ni, dia hampir kepada mekanisme juga, tapi dia sebenarnya dua perkataan yang berlainan. Shikumi ni maksudnya kita buat satu platform ataupun framework kan, untuk capai matlamat kita. Di mana shikake ni more kepada aktiviti lah kan, ataupun kaedah yang kita utilize platform tadi untuk menjayakan aktiviti kita. Dalam aktiviti apa pun, shikumi atau shikake ni adalah dua benda yang penting lah. Sebagai penganjur, tak pun management, tak pun board of directors company kan, macam mana kita nak buat shikumi, macam mana kita nak buat platform, macam mana kita nak guna strategi kan, macam mana shikake nak campaikan matlamat kita. Selalu kalau kat Jepun, dua benda ni memang boleh katakan benda yang compulsory lah kena fikir bila kita nak buat apa-apa aktiviti pun. Kenapa kita nak kena govern 3S tu kan? Kenapa kita nak kena ada seiketsu kan? Ini satu soalan yang sangat penting. Sebab manusia ni, kita ada habit kan. Kalau kita tak govern benda tu, kita tak boleh nak berubah lah kan. Dan aktiviti 3S ni takkan berterusan lama kan. Sekejap je kita buat, kemudian kita akan give up. Kita buat seiketsu ni supaya kita dapat teruskan 3S ni kalau boleh selama-lamanya lah kan. Timbul lah pula persoalan yang kedua, dan kenapa kita kena buat 3S kan? Kenapa kita kena teruskan 3S tu selama-lamanya kan? 3S kan? Apa yang sebenarnya dia buat? 3S ni kita boleh anggapkan sebagai satu program ataupun training lah kan, untuk kita transform. Dan transformasi ni sebenarnya akan jadi DNA kepada organisasi kita kan. Contohlah kalau kita tengok company-company yang hebat dekat Jepun ni, Toyota ke, Honda ke, Mazda ke kan, Panasonic ke, bukan company Jepun je, company kat Europe pun kita tengok. Tak kira lah dia orang guna perkataan 5S ketak kan, tapi kalau kita tengok betul-betul setiap tempat kerja dia orang, company-company yang berjaya ni, dia ada satu sistem yang mengamalkan filosofi dan konsep-konsep 3S tadi ni. Mungkin dia tak sebut Seiri, Seiton, Seiso, tapi dia secara tak langsung dia mengamalkan benda ni. Kalau kita tengok pekerja Toyota pun, saya rasa dekat 300,000 orang juga, dan dekat Jepun yang main dia pun dekat 70,000 juga saya rasa. So macam-macam layer ada kan, daripada operator pengeluaran sampai lah director kan. Katakan seorang masuk kan, operator pengeluaran dari luar masuk kan, adakah kualiti barang Toyota, kereta Toyota akan terjejas kan? Katakan orang tu tak pernah even buat kereta pun, buat produk pun, adakah kualiti barangan Toyota ni akan jatuh kan? Tak kan jawapan dia kan. Sebab apa? Sebab dia orang dah ada satu sistem yang siapa masuk pun buat dia punya kualiti hampir sama. Company-company yang bagus ni, benda yang baik dia absorb, benda yang buruk dia filter. Bila orang masuk, automatically orang tu ditrain jadi better dan better. Dan company tu dia ada satu DNA yang dia boleh keep bersaing dalam perniagaan. Aktiviti 3S tadi adalah satu program yang bagi kita bersedia menghadapi perubahan. Sebab perubahan ni bukan satu benda yang menyenangkan kan. So kita kena train secara automatik supaya kita boleh accept perubahan dalam organisasi kita. Untuk keep 3S ni jalan, kita perlukan S yang keempat tadi, seiketsu. Dan masuk soalan yang ketiga kan, kenapa kena terima perubahan? Dan kenapa kena ada perubahan dalam organisasi kan? Bila apa-apa masalah datang, kita improve je lah. Kenapa kita kena keep sendiri-sendiri cari susah kan, nak buat proses-proses perubahan yang kecil-kecil secara berterusan kan? Saya nak kenalkan satu perkataan yang bagi impak besar dalam life saya lah. Perkataan ni dipanggil Fueki Ryuko. Perkataan ni daripada seorang penyair yang terkenal di Jepun lah, nama dia Matsuo Basho. Dia hidup dalam era 1644 ke 1690 lebih macam tu lah. Dalam syair lah, tak pun dalam penulisan yang bagus, dia cakap ada bahagian Fueki, bahagian yang takkan berubah sampai bila-bila. Dan Ryuko ni maksudnya trend atau bahagian yang sentiasa berubah. So dia kata bahagian yang takkan berubah dan bahagian yang berubah, dia kena dalam satu set lah kan. Jadi perkataan ni dalam kehidupan pun, dalam aktiviti transformation pun, dia ada satu perkataan yang sangat valuable lah. Maksud dia, dalam ada benda yang kita tak ubah, prinsip ke kan, dalam hidupan yang tak berubah tu,
kita kena masukkan banyak perubahan supaya kita keep benda yang kita tak nak ubah tu. Kalau kita fikirlah kehidupan benda yang kita tak nak berubah kan, macam prinsip hidup kita kan, family love kan, agama kita kan, cara kita hidup kan, kita tak nak ubah benda tu kan. Tapi untuk kita tak nak ubah benda tu, kita buat banyak aktiviti yang sentiasa berubah kan, ikut zaman kan. So dua part ni adalah satu, bukan asing-asing kan. Sama lah juga dalam perniagaan pun kan. Kita mesti kena ada vision, mission kan, yang benda tu kena tetap, it's a principle kan, kena ada. Barulah kita boleh buat benda-benda yang apa yang kita kena buat perubahan kan. Fueki, bahagian yang tak berubah, dan Ryuko, bahagian yang berubah, kena ada. Jadi dalam organisasi kita kena ada satu budaya yang terima perubahan kan, supaya kita boleh jaga benda yang kita tak nak ubah. Fueki Ryoko ni kalau nak bagi image yang jelas macam akar pokok kan. Akar ni dia kena grip tanah dan kena kuat kan, dan dia tak boleh senang-senang berubah kan. Dia tak fleksibel lah, tapi dia kuat kan. Tapi pokok tu ada daun dan buah, even ranting kan, yang sentiasa kena bertukar-tukar kan. Daun pun kita tengok selalu dia kan ni, kalau macam kat Jepun 4 musim kan, dia akan luruh kan. Buah pun dia masak dah jatuh kan. Saya harap anda faham lah kan, dia satu, dia bukannya asing-asing kan. Untuk pokok tu tahan 1000 tahun kan, dia memerlukan satu akar yang sangat kuat kan, iaitu prinsipal dia. Dan dia akan tahan cuaca kat luar tu, dia akan, daun dia akan mati hidup kan. Ini adalah satu perumpamaan Fueki Ryoko. Kalau kita faham kenapa Jepun suka budaya Kaizen ni, sebab dia ada satu prinsip yang dia nak kena jaga, dan dia akan keep improve, okay, berubah supaya dia boleh jaga prinsip dia. So saya ceritakan Fueki Ryoko ni sebab saya nak bagi nampak kenapa kita kena ada sistem macam Seiketsu tadi tu kan. Tapi kalau kita tengok dalam Seiso kan, kita bersih kan, kita lawan natural. Saya pernah cerita, kita lawan natural. Kalau kita tak bersih, apa akan jadi? Benda habuk akan berkumpul, kotor kan. Dia tak payah buat apa pun, dia akan kotor automatik kan. Sama juga dalam kehidupan manusia, kita pun ada nature kita kan. Kalau kita tak buat perubahan, kita tak ada aktiviti, kita akan just follow subconscious kita. Kalau kita tengok kan, dalam manusia ni, kita 97% kita ikut program kita, subconscious kita. Apa yang kita belajar dari kecil, kita lahir, mak pak ajar, masyarakat ajar, kita hidup kan. So benda tu dah jadi program dalam kita. Tanpa disedari, setiap hari kita ulang apa yang ada dalam subconscious kita. Awareness kita tu around 3% je kan. Kalau bayangkanlah kita setiap hari nak gosok gigi kan, benda-benda habit yang kita buat kan, setiap benda satu-satu kita nak kena aware kan. Memang letih kan. Sebab tu kita punya otak kita kan, kita punya badan kita memang dia autopilot kan. 97% autopilot kan. Kita akan bangun pada time lebih kurang kan, kita akan lapar lebih kurang kan. Even bila certain condition datang, kita akan react ikut program kita juga kan. So kita ada chance nak ubah benda ni kan. Benda ni boleh work terhadap kebaikan. Siapa yang banyak habit baik, dia sentiasa baik lah kan. Siapa banyak habit buruk, life dia miserable lah kan. So bila kita nak program balik subconscious kita cuma ada chance 3% tu. Gunakan kita punya awareness kan, benda yang belah yang bukan subconscious tu, untuk program subconscious kita. So kita kena ada satu aktiviti ataupun satu program yang tolong kita kan. Tanpa disedari, kalau kita tengok sebenarnya aktiviti 5S ni ada kena-mena dengan perkara ni kan. Dengan kita buat aktiviti 3S tadi tu, kita sebenarnya program subconscious kita untuk create satu DNA yang terima perubahan kan. Yang tu lah fundamental, tak pun satu paksi yang tak boleh gerak dalam 5S ni. Kalau kita nak buat satu benda secara berterusan, kita kena jadikan dia habit lah kan. Daripada habit sekarang ke habit baru kan. So kita dah nampak dah 3S tu boleh transform, dan kita perlukan satu mekanisme yang untuk kita terus buat 3S supaya kita boleh transform ke level yang lain kan. Kalau kita tengok sini dalam habit pun, iaitu Shukang dia panggil. Shukang Cup, macam mana nak jadikan habit. Dia ada 3 layer. Satu dia panggil Kodo Shukang. Contoh dia macam kita nak belajar bahasa Inggeris ke, kita nak tulis diary ke kan. Dikatakan untuk Kodo Shukang ni dia akan take around 1 month nak jadi habit. And kita keep tulis diary dalam 1 bulan dah jadi habit lah. Layer kedua pula dia panggil Shintai Shukang. Shintai ni maksudnya physical. Contohnya macam kita nak diet, kita nak exercise kan. Untuk nak jadikan habit, dia makan masa around 3 bulan. Kita kena keep buat selama 3 bulan dan dia akan jadi habit. Dan layer ketiga dia panggil Shiko Shukang. Shiko ni maksudnya cara pemikiran ke kan. Contohnya macam nak jadikan kita nak jadi positive thinker ke kan. Kita nak jadi kreatif ke kan. Level pemikiran ni kita kena buat exercise tu around 6 months. Baru kita dapat dia jadi habit. Jadi sebagai penganjur, tak pun sebagai pengurus ke sebagai owner kan, kita kena faham mekanisme ni kan. Barulah kita boleh create satu sistem, tak pun satu program untuk transform budaya syarikat kita kan. Dalam Jepun dia ada perkataan dia panggil Mikabozu. Maksudnya buat 3 hari give up lah. 5S pun kalau kita tak ada benda yang bagi dia teruskan benda ni, dia memang akan sekejap je. Bila bos ada buat kan. Bila
bila bos tak ada, tak buat. Kita tak nak macam tu. Kita nak buat satu sistem kan, satu rule ataupun organisation kan. Benda ni semua dalam proses sekesek sebenarnya. Satu lagi, bila kita nak ubah habit, kita nak buat transformasi ni, kita kena tengok contoh roket lah kan. Roket ni saya pernah baca, dia nak terbang kat atas tu, masa nak naik atas tu, first nak terbang tu dia menggunakan separuh tenaga tau, berbandingan yang bila dia nak atas. Maksudnya first bila nak lawan graviti tu, nak sampai orbit tu, bila nak naik tu, dia menggunakan banyak energi. Sama juga macam kita, personal ke company pun sama juga. Masa kita buat awal-awal ni memang akan guna banyak energi dan akan stressful lah kan. So benda ni juga kita kena ambil sebagai normal kan. Kita kena masuk dalam consideration kita lah. Untuk video kali ni saya just cerita mengenai filosofi and why kita kena buat sekesek. Dan pada video yang akan datang saya akan cerita teknik-teknik kan, dan apakah amalan-amalan yang biasa kita buat dalam sekesek. InsyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.